Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Jumaat 26 Ogos 2022, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Bajet 2023 akan dibentang 7 Oktober, 3 minggu lebih awal daripada jadual asal. Syur pelepasan automatik kebankrapan selepas 3 tahun dikaji. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bajet 2023 yang sepatutnya dibentang pada 28 Oktober dipercepat 3 minggu lebih awal, iaitu pada 7 Oktober ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang dihubungi bagaimanapun menafikan perubahan ada kaitan dengan pilihan raya umum. Perdana Menteri menggunakan kuasanya di bawah Peraturan 11/2 Peraturan Majlis Dewan Rakyat. Jadi pada pagi ini saya bentangkan kertas nota kabinet. Tarikh itu telah ditukarkan kepada persidangan itu ditukar kepada 3 hari bulan dan belanjawan adalah dibentang pada 7 hari bulan Oktober. Itu saja. Menerusi takwim baharu, mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14 akan bermula 3 Oktober bagi Dewan Rakyat, manakala sidang Dewan Negara bermula 21 November. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, anjakan tarikh pembentangan bajet lebih awal merupakan suatu perkara yang lazim. Menurut beliau, bajet pernah dibentangkan sebelum Oktober. Dulu waktu zaman Pala bulan September pun. Jabatan Insolvensi Malaysia MDL mencadangkan agar pindaan dilaksanakan terhadap 4 peruntukan bagi melancarkan proses pentadbiran estet kebangkrapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata, taklimat mengenai cadangan pindaan itu telah dibentangkan kepadanya semalam. Cadangan pindaan itu bagi mempercepat proses pentadbiran kebangkrapan dan membantu individu bankrupt untuk keluar daripada kebangkrapan dengan segera. Ia melibatkan penambahbaikan kepada peruntukan Seksyen 33C Akta 360 berkenaan pelepasan automatik bagi membantu lebih ramai individu bankrupt keluar daripada kebangkrapan selepas tempoh 3 tahun. MDL juga menyasarkan untuk menetapkan had masa pemfailan borang bukti hutang oleh pemiutang untuk mempercepat proses pelepasan kebangkrapan atau pembatalan perintah kebangkrapan. Cadangan lain memansuhkan mesyuarat pertama pemiutang dan hanya diadakan berdasarkan keperluan. Selain itu, menambah penggunaan baharu berkenaan teknologi komunikasi jarak jauh dalam urusan pentadbiran kebangkrapan. Beberapa libat urus dicadangkan dengan pemegang taruh, khususnya Kementerian Keuangan, sebelum cadangan itu dimuktamadkan dan dibawa ke Jemaah Menteri melalui Memorandum Jemaah Menteri. Susulan ambang keberhutangan ditingkatkan kepada RM100,000. Statistik kes kebangkrapan berdaftar menunjukkan polar penurunan dengan 12,051 kes pada 2019, 8,351 kes pada 2020, 6,554 kes bagi 2021 dan 3,604 kes pada 2022 setakat Julai.
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI yakin sasaran jualan RM7 juta menerusi Malaysia Fest 2022 di Singapura dapat direalisasikan berdasarkan pencapaian hari pertama semalam yang memperoleh RM1.53 juta. Ya, Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata pencapaian itu mengatasi hari pertama penganjurannya pada 2019 iaitu RM1.3 juta. Ia disertai 220 penggiat industri makanan, kosmetik dan fashion dari pelbagai negeri, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Antara tarikan utama kali ini ialah produk segar tempatan termasuk petai, buah-buahan dan produk hiliran sampingan seperti amplang dan kek lapis Sarawak. Menjalin kerjasama yang begitu erat di antara Malaysia dan Singapura, kita akan memperkukuhkan lagi jaringan kita. Bahkan Expo pada kali ini kita mahu melihat supaya kita dapat memperkenalkan dan membuat jaringan baru kepada banyak daripada syarikat-syarikat yang cukup berminat untuk memasarkan produk-produk pertanian keluaran daripada Malaysia. Bagi usahawan-usahawan tempatan yang menyertai Malaysia Fest 2022, ia dianggap peluang keemasan buat mereka malah turut membantu para artis kembali berniaga selepas 2 tahun terjejas akibat COVID-19. Terima kasih kepada penganjur, memberi peluang kepada semua peniaga-peniagawati, usahawan-usahawan wanita untuk memberikan mempamerkan produk mereka, menjual produk mereka yang terbaik. So mereka membuka laluan, membuka rezeki kepada semua usahawan daripada Malaysia. Kita nampak at least ni adalah sebagai momentum untuk kita pulih balik ekonomi kita, untuk kita menaikkan semula kita punya jualan dan sebagainya. Sebenarnya saya memang tengah looking forward, instead of kita supply dekat around Malaysia, kita mencari juga peluang-peluang perniagaan yang boleh kita supply ke luar negara. Dan saya sangat berharaplah agar event seperti yang macam ni selalu diadakan supaya kami dapat mengenalkan produk-produk kami, di mana produk-produk usahawan dari Malaysia sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat orang kata menepati citarasa seluruh dunia. Penganjuran program kali ini merupakan edisi kelima dan setakat semalam 20,000 pengunjung direkodkan hadir memeriahkan Malaysia Fest 2022. Pindaan Akta Kerja 1955 yang sepatutnya berkuat kuasa 1 September ini ditangguhkan ke 1 Januari tahun depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet hari ini selepas pihak industri dan majikan sebulat suara memohon penangguhan atas beberapa faktor. Bagaimanapun sebelum penguatkuasaan saya sebagai menteri dipertanggungjawabkan, perkara ini telah adakan pelbagai sesi perbincangan semua stakeholder, khususnya pihak industri, FMM, MMF dan semua pihak industri termasuk Dewan-Dewan Perniagaan. Dan sebulat suara saya terima permintaan daripada pihak industri bahawa mereka perlukan sedikit masa lagi, di mana kita dalam keadaan pemulihan ekonomi yang begitu penting. Dan mereka telah merayu kepada kementerian supaya kita menangguhkan penguatkuasaan. Antara kandungan pindaan yang ditangguhkan ialah penambahan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari, penetapan cuti paternity 7 hari, pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam serta aturan kerja fleksibel untuk pekerja. Pihak industri masih berdepan isu kekurangan tenaga kerja asing berikutan kemasukan pekerja asing yang masih perlahan. RM9.5 juta diperuntukkan sebagai persediaan menghadapi banjir di seluruh negara yang disalur melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sepanjang tahun ini. Peruntukan itu bukan sahaja digunakan untuk penyediaan makanan dan minuman, malah kelengkapan lain termasuk kemah, tilam dan tuala kepada penduduk terjejas. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, persiapan rapi turut dilakukan untuk berdepan banjir luar jangka.
Negeri-negeri yang tidak berisiko banjir pun sekarang dah terdedah dengan banjir. Mungkin kita akan pertimbangkan juga dengan termasuk juga teknologi terbaru. Mungkin sebab itu juga satu keperluan ketika banjir, sebab kadang-kadang apabila berlaku banjir secara mendadak, kita tak sempat menyediakan barang mentah dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman yang lalu itulah mungkin kita ambil bagaimana untuk bersiap. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Festival Pasir Mas Jupo Mato Keluarga Malaysia di dataran Bandar Baru Pasir Mas. Mengulas lanjut, Datuk Siti Zailah berkata lebih 7,000 kaki tangan JKM di seluruh negara bersama agensi berkaitan serta sukarelawan sentiasa berjaga-jaga untuk berdepan sebarang kemungkinan jika berlaku banjir. 5,321 peniaga luar bandar di seluruh negara berjaya didaftarkan menerusi program inisiatif digital peruncitan Ready sehingga 1 Ogos lalu sejak kali pertama ia diadakan pada tahun lalu. Ketua Penolong Pengarah Kanan KPDN-HEP Dr. Syahrudin Shah Muhammad Nur berkata, program Ready bertepatan dengan dasar kementerian bagi memastikan peniaga kecil tidak terus ketinggalan dalam arus perdana. Menyasarkan lebih kurang 15,000 peniaga berdaftar di bawah Ready itu menggunakan pakai teknologi dompet ini, dan sehingga kini sehingga 1 Ogos 2022 kita telah berjaya mendaftarkan lebih kurang 5,321 peniaga luar bandar untuk program ini. So alhamdulillah program ini sangat berjaya dan dapat menarik ramai peniaga-peniaga luar bandar secara outreach. Perluasan program Ready kali ini akan menjadikan daerah Bera sebagai pelopor digitalisasi luar bandar di Pahang. Beliau ditemui pada persiapan akhir program Ready yang akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dataran Kerayong Bera, Pahang esok. Sebanyak 36 gerai dari pelbagai jabatan, agensi kerajaan dan swasta disediakan dengan menggunakan pendekatan pembayaran tanpa wang tunai. Menerusi program Ready juga, KPDN-HEP menampilkan semula penjenamaan program jualan murah keluarga Malaysia melibatkan 639 kawasan dun. Ia merangkumi 5 peneraju utama dan 7 sektor peruncitan dengan menawarkan harga berpatutan. Kejayaan negara pada hari ini adalah hasil muafakat serta usaha perjuangan kita secara berterusan bagi melihat sebuah negara bangsa yang berdaulat, sejahtera dan maju. Nilai jati diri yang tersemat kukuh di jiwa menjadi tunjang kekuatan kita bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan negara tercinta. Suasana keharmonian, kesetiaan dan perpaduan dalam keluarga Malaysia yang dipamerkan membuktikan betapa kita perlu mengukuhkan semangat patriotisme daripada diganggu pelbagai anasir dari dalam maupun luar. Oleh itu adalah penting untuk kita terus menyuburkan semangat cintakan negara selaras dengan prinsip-prinsip rukun negara yang telah sebati dalam jiwa sanubari. Hormatilah prinsip yang berjaya menyatu padukan kita semua sebagai sebuah keluarga untuk saling bantu-membantu dan melindungi antara satu sama lain. Demi tanah air, demi anak bangsa, ayuh keluarga Malaysia. Bersama-samalah kita menyemarakkan lagi sambutan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, bangunan pejabat, bangunan perniagaan, bahkan di kenderaan kita. Sematkan di hati dengan semangat patriotisme untuk mempertingkatkan lagi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara tercinta demi keluarga. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun. Semoga Malaysia bebas daripada ancaman.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari 69 Komando Pasukan Gerakan Khas Polis Diraja Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun 2022. Semoga Malaysia terus maju jaya, sejahtera dan merdeka. Merdeka! 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 Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Tujuh pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sampai 7 pun. Di tempat inilah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Setakat 5 Ogos, 20.94 bilion ringgit telah disalurkan menerusi program subsidi upah PSU. Keseluruhannya, inisiatif itu telah memanfaatkan 357,948 majikan bagi tujuan penggajian 2.96 juta pekerja tempatan. Menerusi laporan keuangan rakyat ke-108, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, PSU berjaya mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan pekerja tempatan. Daripada jumlah tersebut, 12.95 bilion ringgit diluluskan di bawah pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin dan Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana. 1.40 bilion ringgit lagi disalurkan menerusi PSU 2.0 pakej Kita Prihatin, manakala 3.77 bilion ringgit lagi di bawah PSU 3.0 menerusi Belanjawan 2021. Menerusi pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih, 2.57 bilion ringgit diluluskan memanfaatkan 1.53 pekerja. PSU 5.0 di bawah bajet 2022 membabitkan 219.65 juta ringgit pula memanfaatkan lebih 8,000 majikan dan 123,759 pekerja. Satu rangka kerja alam sekitar, sosial dan takbir urus ESG kebangsaan bagi sektor pembuatan sedang digubal. Ia sebahagian usaha mencapai status pelepasan sifar bersih gas rumah hijau menjelang 2050. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam kenyataan memaklumkan dokumen berkenaan menggariskan 4 perkara utama iaitu standard ESG, sokongan keuangan dan insentif, pembinaan keupayaan serta mekanisme pasaran. Ia bakal diterbitkan selepas selesai libat urus dengan pemegang taruh tempatan dan antarabangsa yang terlibat dalam sektor pembuatan, kawal selia dan keuangan. Kementerian juga bakal memperhebat fokus kepada sektor yang mempunyai potensi ekonomi signifikan serta manfaat jangka panjang yang mampan seiring matlamat aspirasi pelaburan nasional. 2.3 bilion ringgit jumlah pelaburan direkodkan daripada 29 projek pembuatan di Terengganu sejak Jun 2017. Lebih separuh daripadanya adalah sumber asing dengan nilai 1.27 bilion ringgit. In the case of Terengganu, for example, I think greater emphasis will be given to attract multinational corporations into Terengganu. For domestic companies, of course, MIDA also have a lot of facilities and support that we provide for domestic companies to further grow. Beliau turut menyarankan syarikat tempatan melabur dalam bidang automasi dan pendigitalan. Siva Surya Murti berkata demikian dalam MIDA Invest Series Terengganu di Ibu Negara. Sempena sambutan Bulan Kemerdekaan Negara, saya dan seluruh warga kerja Kementerian Kewangan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh keluarga Malaysia.
Marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kemerdekaan dan turut meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022 dengan penuh semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Semangat cinta kepada negara perlu dipupuk dari peringkat sekolah lagi. Ini kerana majunya sesebuah negara berasaskan pendidikan yang padu dan menyeluruh. Ya, wartawan Maiza Musa Al-Bakri yang berpeluang meraihkan Perhimpunan Merdeka bersama-sama pelajar Cempaka International School ada laporannya. Bagaimana kita cintakan negara kita, tanah tumpah darah kita. Kita tunjukkan yang terbaik dari segi tingkah laku, minda kita, tidak kira bangsa dan agama kita. Pelajar-pelajar Cempaka International School berjaya menzahirkan semangat menghargai dan memelihara kemerdekaan melalui acara Perhimpunan Merdeka sempena Hari Kebangsaan. Ia bukan sahaja memupuk semangat sayangkan negara, malah mengeratkan hubungan antara pelajar dan guru untuk saling bekerjasama dalam menjayakan acara tersebut. Turut menyantuni acara yang sungguh bermakna ini, pengasas Cempaka International School, Datuk Frida Datuk Pilus dan Pengetua Kanan Puan Aimi Masdiana Mukhtar. Tapi yang lebih bermakna adalah untuk menunjukkan bagaimana kita ni seorang Malaysia adalah orang yang terbaik. Terbaik dalam semua hal, ya, dalam budi pekerti, tingkah laku dan juga minda kita. Sebagai sebuah keluarga yang besar, memupuk semangat perpaduan itu sangat penting. Ini penting, ya, sebab negara kita ni berbilang kaum. Jadi perasaan perpaduan, tolong-menolong tu, bergotong royong tu mesti disemat dalam pada sanubari kita, ya. Majlis dimeriahkan dengan persembahan nyanyian lagu patriotik, deklamasi sajak dan tarian gabungan pelbagai etnik di Malaysia. Merdeka! 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 Walaupun kita dari latar belakang yang berbeza, kita terdiri daripada pelbagai budaya dan dialek. Selamat Hari Kebangsaan, kita semua keluarga Malaysia. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Pelaksanaan Sekolah Model Khas Komprehensif 9 tahun atau K9 mampu menangani masalah keciciran pelajar, khususnya dalam kalangan masyarakat orang asli. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Dr. Mahang Sun berkata, pendidikan masyarakat orang asli sentiasa dititik beratkan agar mereka lebih berdaya saing pada masa hadapan. Menerusi pelaksanaan K9, murid orang asli perlu menghabiskan 9 tahun pembelajaran di sekolah sama bermula tahun 1 sehingga tingkatan 3. Jadi buat masa ini, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah berusaha selain daripada K9, kita nak wujudkan K11, K11 bermasuk 6 tahun pada peringkat sekolah rendah campur dengan 5 tahun, iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bersekali dalam satu kompaun sekolah rendah. Jadi biasanya akan kita bina bangunan yang baru, bangunan tambahan, dengan guru-guru yang ada dan sebagainya. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas dakwaan terlibat dengan penganjuran perhimpunan jalanan. Tertuduh Amir Hariri Abdul Hadi yang merupakan Setiausaha Agung Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Tertuduh didakwa selaku penganjur telah gagal memberitahu pegawai polis daerah Dang Wangi 5 hari sebelum mengadakan perhimpunan di hadapan Kompleks Sogo Jalan Tuanku Abdul Rahman pada pukul 2 petang 14 Ogos lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 9-5 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM10,000 jika sabit kesalahan.
Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 3 November depan bagi sebutan semula kes. Ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia, khususnya peminat badminton.